Okey, baik. Sebenarnya bab ini cuma terbahagi kepada dua subtopik sahaja. Dua subtopik sahaja, iaitu yang pertama iaitu pengasasan kesultanan. Yang ini pengasasan Kesultanan Pahang dan Terengganu serta Selangor, dan satu lagi warisan Kesultanan Melayu Melaka. It's okay, Lily. Warisan Kesultanan Melayu Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan juga Selangor. So dia ada dua je sebenarnya. Cuma pecahan dia tu banyak. Okey. Contoh pengasasan Kesultanan Pahang. So dia ada Pahang, kemudian ada Perak, ada Kesultanan Terengganu dan juga Kesultanan Selangor. Manakala kalau kita lihat warisan Kesultanan Melayu Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor, ada sistem pemerintahan, ada agama Islam dalam pemerintahan, kemudian ada adat istiadat dan juga ada persuratan dan juga ekonomi. Okey, alamak. Mak saya kirim salam cikgu dari Europe, negara penjajah. Wow. Okey. Wow, mak saya kirim salam cikgu dari Europe, negara penjajah. Okey, baik. Cakap dengan mak kamu, okey, mohon untuk bergambar dengan monumen-monumen sejarah negara Europe itu. Supaya kita boleh bincangkannya. Okey, contohnya ada Tugu ke, ada ini ke, ada itu ke kan. So kita boleh bincangkan dalam kelas kita. Ingat kelas kita bukanlah belajar semata-mata dalam buku teks, tetapi kita akan ambil input daripada luar. Mak saya nanti nak kirom. Baik, bagus. Rom. Okey, memang terbaik. Okey, kita tahu bahawa Rom ini adalah salah satu kerajaan yang terbesar di kawasan barat, di mana Rom tu nama je Rom, Itali tapi dia punya, kalau kamu belajar ingat lagi sejarah tingkatan 1, Rom tu dia punya area sampai ke England. England tu dulu sebahagian daripada kerajaan Rom. England, Spain, Portugal, tu semua sebahagian daripada Rom. Punyalah besar kerajaan Rom. Okay. Tapi saya tak ikut. Tak apalah Lily. Kenapa tak ikut? Kalau cikgu ikut, rugi tak pergi Rom. Okay. So, itu yang kita telah bincangkan. Okay, baik. So, kita nak teruskan lagi. Okay. So, dengan pengasasan Kesultanan Pahang dan juga warisan, kita lihat bab ini bermula dengan pengasasan Kesultanan Kesultanan Pahang dulu, di mana kita tahu bahawa Pahang ini sebenarnya diasaskan oleh keluarga Kesultanan Melayu Melaka, iaitu daripada siapa? Sebab dia dapat guru. I see. Okey. Baik. Pahang sebenarnya telah diasaskan oleh Raja Muhammad, iaitu anak kepada Sultan Mansur Shah. Okey, dan kemudian mereka telah mentadbir Pahang, dan kemudian Raja Muhammad menggunakan gelaran Sultan Muhammad Shah dan mendirikan pemerintahan di Pekan, Pahang. Okey, dan Sultan yang ketiga ialah Sultan Abdul Jamil Shah. Ini adalah sultan yang telah mengekalkan keharmonian dengan Melaka. Kemudian juga kita ada Sultan Abdul Ghafur Mohyuddin Shah, tidak meninggalkan waris kerana Raja Muda Abdullah telah mangkat, maka Pahang telah ditadbir oleh keluarga Bendahara Johor. Bendahara Johor, dan pengasas bagi kerajaan Pahang, pimpinan bendahara ialah Bendahara Siwa Raja Wan Ahmad. Jadi inilah yang kita katakan paling penting untuk sejarah ialah kamu kena tahu susunan dia, susunan tokoh-tokoh. Mula-mula Raja Muhammad, Sultan Muhammad Shah. Kemudian diikuti Sultan Abdul Jamil Shah yang telah mengekalkan keharmonian dan mempertahankan Pahang semasa diserang Siam. Kemudian Sultan Abdul Ghafur Mohyuddin Shah, sultan terakhir yang memerintah Pahang dari keturunan Sultan Melaka. Kemudian Pahang telah diteruskan oleh pemerintahan keturunan bendahara bermula daripada Bendahara Siwa Raja Wan Ahmad. Jadi itulah pengasasan yang kamu kena ingat tentang Pahang. Perak, kita tahu bahawa Kesultanan Perak diasaskan oleh keluarga Diraja Kesultanan Melayu Melaka, iaitu
Ianya berlaku setelah berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka. Kita tahu bahawa Perak sebenarnya memang sebahagian daripada wilayah naungan Kesultanan Melayu Melaka, tetapi dua orang pembesar dia iaitu Tun Saban dan juga Nakhoda Kasim telah menjemput putera Sultan Mahmud Shah, iaitu Sultan Mahmud ni sultan yang terakhir bagi Sultan Melaka. Menjemput anak dia iaitu Raja Muzaffar untuk ditabalkan menjadi Sultan Perak. Maka Raja Muzaffar telah mengasaskan Kesultanan Perak dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah. Baik, satu info yang cikgu baru jumpa. Kalau kita tengok Tun Saban ni, siapa Tun Saban ni? Sebenarnya bila cikgu semak balik, rupa-rupanya Tun Saban ini sebenarnya adalah anak kepada Tun Perak. Anda kenal Tun Perak? Anda kenal Tun Perak? Kenal tak siapa Tun Perak? Nama yang popular ni, Tun Perak. Kenal tak Tun Perak? Tun Perak? Tak kenal? Baik, Tun Perak, korang ni. Tun Perak ialah siapa? Baik, Tun Perak ini ialah Bendahara Melaka. Yang terkenal genius tu. Bendahara Tun Perak lah. Jadi Tun Saban ini ada ke cikgu? Adalah. Tun Perak ni anak adalah Bendahara Melaka. Tak pernah dengar pun, sekarang kau dengar. Kau letak telinga, dengar. Tun Perak. Ada dengar kan? Ada dengar kan? So jangan cakap tak pernah dengar lagi. Okey, baik. Baik, pernah. Bagus. Cepat kau tangkap. Baik. Baik. Sultan Muzaffar Shah mendirikan pusat pemerintahan pertama di Tanah Abang, dan keturunan Sultan Muzaffar Shah inilah yang telah mewarisi tahta Perak hingga ke hari ini. Baik. Ini kedua-dua ni bermula dengan Pahang dan juga Perak kerana apa? Kedua-dua ini adalah warisan dari Kesultanan Melayu Melaka. Baik. Manakala kalau kita lihat Kesultanan Terengganu dikaitkan dengan Kesultanan Johor Riau, di mana Terengganu ini sebenarnya telah diasaskan oleh siapa? Iaitu Tun Zainal Abidin. Dan Tun Zainal Abidin ni sebenarnya adalah anak kepada Bendahara Tun Habib Abdul Majid, iaitu anak kepada Bendahara Kesultanan Johor Riau, Bendahara Johor. Jadi Tun Zainal telah ditabalkan sebagai Sultan Terengganu. Dan juga keturunan Sultan Zainal Abidin inilah yang telah mewarisi tahta Terengganu hingga hari ini. Baik, ini cikgu cerita ni sebenarnya sebagai kita kata ringkasan. Sebab apa? Kalau detail tu kita dah belajar hari tu. Kita dah belajar hari tu. Ini semua kata apa? Ringkasan lah. Ringkasan. Baik. Dan kita lihat Sultan Zainal Abidin ketiga inilah yang paling masyhur kerana beliau telah membawa pemodenan Terengganu dengan memperkenalkan undang-undang tubuh Kerajaan Terengganu yang dikenali sebagai Ittiqan al-Muluk Bita'dil al-Suluk. Itu Sultan Zainal Abidin ketiga. Baik. Kesultanan Selangor. Baik, Kesultanan Selangor sebenarnya dulu diasaskan oleh keluarga diraja Bugis yang berpengaruh dalam Kesultanan Johor Riau. Di mana kita tahu bahawa Kesultanan Selangor ini telah diasaskan oleh Raja Lumu. Dan siapakah Raja Lumu? Raja Lumu ialah anak kepada Daeng Celak yang menjadi yang di-Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau. Jadi Daeng Celak melalui anak dia Raja Lumu. So Raja Lumu inilah yang telah mengasaskan Kesultanan Selangor dengan gelaran Sultan Salihuddin Shah. Dan pusat pemerintahannya berada di Kuala Selangor. Sampai sekaranglah keturunan Raja Lumu ini menjadi sultan, sampailah sultan sekarang, iaitu Sultan Sharifuddin Idris Shah. Baik. Antara sultan yang terkenal ialah Sultan Alauddin Sulaiman Shah. So Sultan ini Selangor yang masyhur.
kerana banyak membina jalan raya, landasan kereta api, rumah dan kedai di kawasan Kuala Lumpur dan juga Kelang. Itu Sultan Selangor lah. Baik, baru-baru ni kita telah lihat tentang warisan Kesultanan Melayu Melaka. Apa yang diwariskan oleh Melaka di Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor? Baik, pertama sekali sistem pemerintahan, di mana sistem pemerintahan iaitu sistem pewarisan tahta. Di mana ini ditiru daripada Kesultanan Melaka. Pewarisan tahta menggunakan adat Temenggung. Dan juga terdapat juga sistem pembesar 4 lipatan. Iaitu pembesar berempat, berlapan, ber-16, ber-32. Cuma penggunaan gelaran yang berbeza. Seperti kalau empat pembesar utama Pahang seperti orang kaya Indra Shah Bandar, orang kaya Pahlawan, orang kaya Indra Segara dan juga orang kaya Indra Perbajelai. It's okay, Teh Chiming. Kesultanan Perak saja yang berbeza sikit, di mana Kesultanan Perak menggunakan sistem penggiliran, iaitu bergilir-gilir Raja kecil bongsu akan naik jadi raja kecil tengah, lepas tu naik jadi raja kecil sulung dan raja kecil besar, kemudian naik raja di hilir dan kemudian raja muda dan akhir sekali barulah dapat naik jadi sultan. So sistem penggiliran dalam melantik sultan. Namun begitu, masih menggunakan sistem pembesar 4 lipatan. Dan gelaran-gelaran pembesar juga berbeza. Seperti orang kaya Bendahara Seri Maharaja, orang kaya besar Maharaja Diraja, orang kaya Temenggung Paduka Raja dan orang kaya Menteri Paduka Tuan. Cikgu, yang raja-raja ni kena ingat ke? Tak perlu. Yang biasanya kalau kamu kena ingat yang dua ni. Sultan dan Raja Muda. Sebab Raja Muda bakal jadi pengganti Sultan. Bakal jadi pengganti Sultan. Itu je lah. Dan adanya Majlis Mesyuarat Kerajaan. Kesultanan Terengganu masih lagi mengikut sistem pewarisan tahta. Dan mereka tak ada pembesar 4 lipatan. Tapi mereka ada Dewan Pangkuan Diraja yang berhak memilih dan melantik Sultan. Dan pemerintahan juga dibantu oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan. Kesultanan Selangor sama juga gunakan sistem pewarisan tahta dan waris ganti digelar sebagai Raja Muda. Dan pelantikan Sultan adalah nasihat Dewan Diraja. Dan pemerintahan kerajaan dibantu oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan. So itu daripada sudut apa? Daripada sudut sistem pemerintahan. Itu diwarisi oleh Kesultanan Melaka. Agama Islam juga diwariskan dari Kesultanan Melaka. Iaitu kalau kita lihat keutamaan Islam dalam Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Agama apa yang berlaku iaitu Sultan sebagai ketua agama bagi setiap negeri. Kemudian adanya institusi agama yang menguruskan segala perkara berkaitan agama. Kemudian adanya institusi kesultanan yang mempunyai ikatan yang rapat dengan institusi agama. Ini pengaruh agama Islam yang dibawa masuk daripada mana? Daripada Kesultanan Melayu Melaka. Maknanya pengaruhnya apa? Adanya sultan, institusi agama, institusi kesultanan yang ada ikatan yang rapat dengan institusi agama, dan sultan juga bertanggungjawab dalam mendaulatkan syiar Islam. Baik. Dan hari ini kita nak sambung kepada perundangan dah hari itu perundangan. Ya. Perundangan. Baik, kebanyakan undang-undang daripada seluruh negeri-negeri ini juga menjadikan hukum kanun Melaka sebagai asas undang-undang negeri mereka. Hukum kanun Melaka menjadi asas kepada penggubalan undang-undang bertulis negeri-negeri lain. Seperti hukum kanun Pahang dan juga Undang-Undang 99 Perak. Dan antara warisan hukum kanun Melaka seperti peraturan dan larangan istana, kekeluargaan Islam, jenayah,
hutang piutang dan juga hukum jual beli. Ini pun diorang tiru daripada hukum kanun maka. Okey, seperti di sinilah. Okey, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang diperkenalkan pada 1 Februari 1948 oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak diperkenalkan pada 1 Februari juga oleh Sultan Abdul Aziz Al-Mutaksim Billah. Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Negeri Terengganu diasaskan, diperkenalkan pada 2 November, dikenali sebagai Ittiqanul Muluk Bitta'dil Al-Suluk yang Sultan Zainal Abidin ketiga tadi. Dan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor pada 1 Februari 1948 oleh semasa pemerintahan Sultan Hishamuddin Alam Shah Al-Haj. Ini sultan-sultan lah yang memperkenalkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan. Dan baru-baru ni kita telah lihat adat istiadat. Okey. Dan antara adat istiadat, apa itu adat istiadat? Iaitu aturan dan perbuatan yang telah lazim dilakukan sejak sekian lama. Baru-baru ni kita cerita tentang adat kan? Seperti adat keputeraan. Okey, adat melenggang perut. Okey. Kemudian adat bercukur dan juga berendoi, iaitu letakkan bayi dalam buaian dan diperdengarkan alunan marhaban. Ya marhaban. Macam contoh. So itu adat keputeraan. Kemudian adat perkahwinan. Ini juga yang kita dah bincangkan hari itu. Ramai yang seronok nak tengok ya. Terima kasih. Saya ada terima kasih. Terima kasih cikgu kerana mengajar kami cara-cara untuk kahwin. Mengajar boleh. Jangan kau tiba-tiba nak kahwin. Okey. Baik, adat perkahwinan bermula dengan merisik, kemudian meminang, kemudian bertunang, kemudian berinai besar, kemudian khatam Quran, pernikahan, bersanding dan tepung tawar, santap beradab, okay, dan bersiram di atas panca persada. Cikgu boleh tak explain balik adat bercukur? Baik, adat bercukur ni, okay, ada yang tanya adat bercukur tu apa cikgu? Adat bercukur ni, bila bayi lahir, okay, bila bayi lahir, okay, selang 7 hari, okay, kepalanya akan dicukur, maknanya dipotong rambut sampai habis cukur. Okay, tujuan dia untuk memberi kesihatan kepada bayi tersebut. Biasanya, okay, rambut yang keluar sejak daripada dalam perut tu, sebenarnya rambut itu kurang bagus kerana dia semasa dalam perut, rambut itu bergelumang dengan air ketuban dalam perut ibu. Jadi dia tak eloklah. Jadi sebaik-baiknya dicukur supaya akan menimbulkan rambut yang baru. Itu je. Air ketuban tu apa cikgu? Baik. Air ketuban tu sebenarnya kamu tahu tak, dalam perut ibu, okey, bayi tu, okey, dia akan kepala ke bawah, kaki ke atas. Dan dia akan sentiasa bergerak-gerak dan dalam tu ada air. Sebenarnya bayi dalam perut dia di dalam air. Air itu dipanggil air ketuban. So air itulah menyebabkan bayi tu boleh bergerak. Itu dipanggil air ketuban. Tak lemas ke dia cikgu? Tak. Dia tak lemas. Sebab pada waktu itu pernafasan apa semua, makan apa semua disalurkan melalui tali pusat. Melalui tali pusat. Jadi segala oksigen, segala makanan, zat makanan disalurkan ke bayi itu melalui pusat. Hidung dengan bulat apa fungsi dia? Yalah, sementara itu tutup jelah. Tak ada pun fungsi dia. Dalam Sains Form 1 ada ajar kot. Ya, dalam Sains Form 1 ada ajar benda ni. Ya, ada kan? Itulah. Okey. Baik. Ya, itulah dia fungsi air ketuban tu. Baik. Kemudian kita juga telah lihat tentang istiadat pemakaman. Iaitu istiadat mengkebumikan raja-raja. Di mana adanya tempoh berkabung, maknanya tempoh bersedih. Yang bergantung kepada pihak istana lah. Berapa lama. Yang hari itu kita baca kan, ada yang sampai 40 hari. Ada yang 100 hari. Okay, tempoh berkabung. Dan setelah jenazah dimakamkan, nobat iaitu alat muzik diraja tidak akan dimainkan dalam tempoh tertentu.
tu istiadat pemakaman. Baik, hari ini kita nak sambung dengan persuratan. Okey. Baik, bermula daripada hari ini kita tengok persuratan ini kita tinggal berapa muka surat saja lagi, persuratan dan juga ekonomi dan kemudian habis. Tinggal 2 ni saja. Okey, dan kita akan tengok latihan lah. Baik. Kita tengok persuratan. Negeri-negeri Melayu sebenarnya telah mewarisi tradisi persuratan Kesultanan Melayu Melaka. Seperti antara persuratan negeri Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor yang masyhur, termasuklah karya-karya sejarah, agama, perubatan dan juga sastra rakyat. Apa itu persuratan? Persuratan ini bermaksud karya-karya ataupun buku-buku, senang cerita buku-buku lah. Okey, buku-buku dalam bentuk buku sejarah, kesultanan, buku-buku agama, buku-buku perubatan dan juga buku sastra rakyat. Sebagai contoh, karya sejarah ini iaitu seperti Hikayat Pahang. Hikayat Pahang mengisahkan sejarah Kesultanan Pahang pada abad ke-19. Kalau di Selangor, Kenang-kenangan Selangor dikarang oleh Wan Muhammad Amin mengisahkan sejarah Kesultanan Selangor pada abad ke-19 dan ke-20. Karya-karya sejarah. Begitu juga Misa Melayu dikarang oleh Raja Chulan. Apa maksud hikayat? Hikayat. Baik. Hikayat ni sebenarnya adalah penceritaan. Hikayat ni adalah sebenarnya cerita. Contoh Hikayat Pahang, maknanya cerita tentang Pahang. Itu je. Cuma masalah hikayat ni adalah ada sebahagian besarnya adalah fakta. Tetapi kadang-kadang bercampur dengan unsur-unsur mitos, unsur-unsur dongeng. Unsur-unsur dongeng dia bercampur aduk. Jadi sebab itu hikayat-hikayat ni boleh dibaca, namun kesahihan dia perlu dirujuk kembali. Contoh cikgu pernah baca buku tau. Hikayat Merung Mahawangsa. Pernah dengar? Hikayat Merung Mahawangsa. Iaitu Merung Mahawangsa ni adalah seorang anak raja di negeri Kedah. Kalau baca cerita dia, ya Allah, dia tak macam penulisan sekarang pun. Dia cerita hatta, ayat dia macam ni tau. Hatta tersebutlah kisah, adapun kiranya seorang anak raja antah berantah telah pun menuruni ke langit. Bila baca, apa benda dia cerita ni? Dia punya bahasa tinggi gila. Penuh dengan bunga-bunga ayat. Yang tak straightforward. Turun dari langit. Itu masalahnya. Dia cerita turun dari langit, kemudian dia berpijak jumpa lopak air. Kemudian bila dia pijak lopak air tu, kemudian dia nampak tangga di depan, dia pijak naik ke langit, jumpa bapak dia kat langit. Sudah. Ini masalah hikayat ni tau. Hikayat ni dia banyak unsur-unsur yang pergi naik atas langit, turun ke bumi menjadi katak, kemudian macam-macam lah. Jadi macam, pening lah cerita ni. Nampak? Betul. Itulah hikayat. So nak memahamkan dia tu macam, dah lah bahasa dia tu memang bahasa bunga-bunga. Lepas tu kita tak faham cerita apa ni. Dan kadang-kadang logik tu memang tak ada lah. Naik kuda bertanduk, kemudian kuda itu terbang, melangkaui 7 lautan, 7 sungai. Kau dah macam, pening lah. Memang. Ayo. Jadi nak baca boleh. Tetapi nama buku dia Hikayat Merung Mahawangsa. Hikayat Merung Mahawangsa. Itu salah satu contoh hikayat. So, tapi sebenarnya daripada segi logik tu, memang korang memang patut baca buku itu sebagai satu hiburan. Macam korang baca buku Harry Potter lah. Harry Potter kau percaya pula, kan? Letak penyapu dekat celah tu, kemudian kau boleh terbang. Kau percaya pula. Kalau Hikayat Merung Mahawangsa, kau tak percaya, kan? Jadi
Kan? Lepas tu dia sebut apa, benda dah disebut apa kena perang benda tak kan? Apa tukar percaya pula. Potasium. Potasium bukan zat makanan ke? Kan? Jadi itu kau orang percaya. Oh, kalau hikayat Melayu kau tak percaya. Nampak tak? Jadi be fair lah kan. Okey. Potasium Macam mana boleh potasium tu? Baik. Okey. Karya sejarah. Okey, iaitu Misa Melayu. Okey, dikarang oleh Raja Chulan mengisahkan sejarah Kesultanan Perak, dan syair Tawarikh Zainal Abidin ketiga dikarang oleh Tengku Dalam Kalthum mengisahkan sejarah Kesultanan Terengganu. Okey. Dan karya perubatan seperti Kitab Tip disalin oleh Haji Mahmud Al-Jawi di Terengganu, dan Sastra Rakyat. Kita ada bincangkan hari itu, Hikayat Sang Kancil, iaitu cerita teladan dan jenaka. Hikayat Pelanduk Jenaka dibukukan oleh Daing Abdul Hamid, ada 20 buah cerita, dan Hikayat Isma Yatim dibukukan oleh Tengku Ampuan Mariam, iaitu Permaisuri Terengganu. So ini contoh sastra rakyat. Cerita-cerita rakyat lah. Baik. Dari sudut ekonomi, kegemilangan sistem ekonomi Kesultanan Melaka telah diteruskan oleh Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Contohnya, perkembangan ekonomi. Negeri-negeri ini memiliki pelabuhan-pelabuhan mereka tersendiri. Dan kita tahu pelabuhan menjadi tempat untuk menjalankan aktiviti perdagangan. So, Kesultanan Perak dengan Selangor memang memiliki kelebihan lah. Perak dengan Selangor kelebihan sebab apa? Terletak di kawasan yang strategik di Selat Melaka. So, pelabuhan antaranya Pelabuhan Kuala Selangor dan Pangkalan Batu di Selangor, serta Pelabuhan Kuala Sungai Perak menjadi pusat perdagangan yang aktif pada abad ke-17 dan ke-19. Antara apa yang didagangkan di sini ialah biji timah. Ingat biji timah daripada dulu lagi. Dan Kuala Terengganu merupakan pelabuhan entry port pada abad ke-18, dan barang yang didagangkan ialah seperti emas, biji timah, kain sutera, senjata, gula dan hasil hutan. Dan pelabuhan-pelabuhan ini diuruskan oleh Syah Bandar dan pegawai pelabuhan yang lain. Sistem cukai yang cekap dilaksanakan bagi memastikan perdagangan berjalan lancar. Kalau kita lihat di sini, pelabuhan, kemudian Syah Bandar, sistem cukai, itu semua diambil daripada mana? Daripada Kesultanan Melayu Melaka. Nampak tak? Inilah unsur-unsur yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka. Itulah dia, iaitu pelabuhan. Okey. Baik. Seterusnya, mata wang. Di Perak, mata wang bongkah timah. Di Perak, mata wang bongkah timah, yang dinamakan sebagai bidur, digunakan sejak abad ke-17. Kalau di Pahang, penggunaan mata wang pitis, mata wang pitis yang diperbuat daripada timah, juga digunakan semasa pemerintahan Sultan Muhammad Shah. Dan di Terengganu, Sultan Zainal Abidin yang pertama memperkenalkan mata wang berupa kupang emas. Mata wang pitis juga digunakan. So, ini mata wang tu. Dan di Selangor, mata wang shilling digunakan semasa pemerintahan Sultan Ibrahim Shah. Jadi bermakna penggunaan mata wang ini juga sebenarnya ditiru daripada Kesultanan Melayu Melaka. Kalau kita ingat, Kesultanan Melayu Melaka hari itu juga ada menggunakan mata wang seperti mata wang Spanyol, kemudian mata wang kerajaan-kerajaan dalam Melayu, wang timah, kan, wang emas. Jadi kerajaan-kerajaan selepas itu juga menggunakan mata wang dalam perdagangan. Baik. Dan ekonomi. Ekonomi sara diri dan juga ekonomi jual beli. Baik, ekonomi sara diri dijalankan bagi menampung keperluan harian dan lebihannya dijual lah.
Antara aktiviti sara diri ini sepertilah pertanian, penternakan, perlombongan, mengutip hasil hutan dan perikanan. Dan di Selangor dan Perak, perlombongan bijih timah merupakan kegiatan ekonomi yang utama di Selangor dan Perak. Dan masyarakat di Selangor mengusahakan tanaman padi dan tanaman sampingan seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Di manakah kawasan di Selangor orang tanam padi? Siapa tahu? Di manakah, okey, di kawasan Selangor ni, di manakah kawasan yang terdapat sawah padi? Padi box. Ya, betul. Iaitu di Kuala Selangor. Kuala Selangor, Sabak Bernam, Sekincan. Itu semua adalah kawasan sawah padi di Selangor. So memang ada. Dan kemudian masyarakat di Perak menjadi pengusaha utama hasil hutan seperti rotan, sumbu badak dan juga kayu-kayan. Masyarakat di Terengganu usahakan tanaman lada hitam dan juga perlombongan emas pada abad ke-18. So, setiap negeri ada ekonomi sara diri dan juga ekonomi untuk jual beli. Okey, iaitu kalau kita lihat, okey, ada soalan Perak lah yang pergi jual semua rotan. Kenapalah Perak lah yang pergi jual semua rotan? Okey, pengusaha utama hasil hutan seperti rotan. Baik, kamu kena faham, rotan bukan digunakan semata-mata untuk merotan. Rotan ni sebenarnya digunakan untuk membuat perabot. Kerusi rotan, meja rotan. Jadi apa kegunaan rotan? Rotan digunakan untuk merotan. Apa dah? Rotan digunakan untuk kraft tangan. Okey. Jadi itulah pokok rotan. Okey. Baik. So dengan itu kita pun telah pun tamat bab yang ke-7. Iaitu okey, pengasasan kesultanan, okey, Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Okey. Baik, ada soalan nak tanya? Ada tak apa-apa soalan nak tanya? Ya. Tak ada cikgu? Ya. Ada soalan tanya? Tiada. Ada kata tiada. Okey, bagaimana dengan Myra? Saya tak berapa ingatlah cikgu. It's okay. Tak berapa ingat tu biasa. Okey, tak berapa ingat tu biasa. Kamu kena buat pengulangan. Okey, pengulangan tu tak perlu tengok buku teks tapi tengok kepada nota yang cikgu berikan. Tengok pada nota tu balik. Itu berulang kali. Okey, ya. Cikgu, saya ada soalan berkenaan kelas malam. Ya, apa pula kelas malam? Sampai hati cikgu trik saya. Apa triknya? Kan? Cikgu tak buat apa-apa pun. Cikgu tak bersalah dalam hal-hal kamu ya. Okey. Baik. Tak ada kena-mengena, tak ada kaitan tak ada kaitan, tak ada kena-mengena. Okey. Baik. Baik. So, cikgu lihat bahawa kamu semua telah pun memiliki kertas soalan tu. Iaitu kalau kita lihat dia ada soalan seperti ini, iaitu kalau kita lihat ada soalan objektif. Kemudian kita ada soalan struktur dan juga kita ada soalan esei. Baik. Kita nak buat yang mana ni pada hari ni? Nak buat soalan esei ke, nak buat soalan struktur ke, ataupun nak buat soalan objektif? Sila berikan pandangan anda dalam Zoom chat. Nak buat yang satu ni? Tak boleh dua-dua cikgu. Boleh. Objektif dan subjektif. Okeylah. Okey, baik. Objektif dulu Okey, baik. So, kita akan fokus kepada soalan objektif dahulu. Okey, jom kita tengok soalan objektif. Okey. Soalan yang pertama. Iaitu Sultan Abdul Jamil Shah merupakan antara Sultan Pahang yang masyhur. Apakah sumbangan baginda kepada Pahang? Okey, kalau kamu tengok Sultan Abdul Jamil Shah yang mana ni cikgu? Baik. B atau C ya. Sultan Abdul Jamil Shah ni iaitu macam ni. Mula-mula Sultan Muhammad Shah, betul?
Ini cerita kat Pahang tau. Sultan Muhammad Shah. Iaitu Sultan Muhammad ini adalah yang mengasaskan Kesultanan Melayu Pahang. Kemudian yang kedua Sultan Abdul Jamil Shah. Jamil Shah. Seterusnya dalam buku teks Seterusnya iaitu Sultan Abdul Ghafur. Ghafur Muhyiddin Shah. Muhyiddin Shah. Sultan Abdul Ghafur ini adalah sultan yang dia tak ada anak. Sebab anak dia telah mangkat. Sultan Abdul Ghafur dan seterusnya barulah diteruskan oleh Bendahara Siwa Raja Wan Ahmad. Wan Ahmad. Wan Ahmad. Yang Siwa Raja Wan Ahmad. So ini adalah senarai raja-raja atau sultan-sultan dari negeri Pahang. Baik. Sultan Abdul Jamil adalah sultan yang kedua. Sultan Abdul Ghafur yang terakhir daripada keturunan Melaka. Maknanya apakah Sultan Abdul Jamil Shah ni? Bila kita ingat balik fakta, mula-mula sultan tu mengasaskan. Yang kedua Sultan Abdul Jamil Shah ni iaitu yang mempertahankan negeri Pahang daripada serangan Siam. Betul tak? Mempertahankan negeri Pahang daripada serangan Siam. Jadi, kalau mempertahankan negeri daripada serangan Siam, maka apakah jawapan dia? Apakah jawapan dia yang baik? Adakah mengasaskan Kesultanan Pahang? Menjalin hubungan dengan China? Mempertahankan kedaulatan negeri? Atau memajukan kehidupan perlombongan? Sudah tentu jawapannya adalah C. Yes. Macam tu. Macam tu kita set kita punya kepala kita tentang nota dan juga soalan. Supaya dia selari. Okey? Baik. Bagus. Betul jawapannya adalah C. Saya mula-mula dah agak C. Baik. Mula-mula dah agak C ya. Soalan yang kedua. Baik. Dialog berikut mungkin berlaku pada tahun 1528. Tun Saban kata, ampun tuanku. Patik memohon seorang putera dirajakan di negeri Patik. Sultan Mahmud Shah kata apa? Baiklah. Beta akan menghantar Raja Muzaffar ke sana. Apakah kesan daripada peristiwa tersebut? Ini kalau tak tahu juga, tak tahulah. Okey, jawapannya. Semua pelajar, tolong tulis jawapan. A, B, C atau D. Ada yang dah jawab. Semua pelajar, tolong jawab. Jangan duduk diam je. Okey, Ain Zulaka dah, Sasi dah. Tak nak Tak nak Pravin, okey. Okey, Akil. Apa dah Akil? Yang lain-lain mana? Yang lain-lain? Mana yang lain-lain ni? Tidur ke? Adam, Adik Fahim, Aina Damia mana Aina Damia? Tak apa, daripada cikgu lah. Ya, daripada yang cikgu ajar. Baik. Ramai yang telah menjawab dan ramai yang kata jawapannya adalah A. Kesultanan Perak diasaskan. Sebab soalan kata apa? Apabila beta di Sultan Mahmud Shah ni menghantar Raja Muzaffar ke Perak, apakah kesan dia? Kesan dia, Kesultanan Perak telah diasaskan. Itulah dia. Maknanya sebelum tu Perak tak ada kesultanan. Tapi bila datang Raja Muzaffar Shah, maka Kesultanan Perak pun diasaskan. So nombor 2 jawapannya adalah A. Very simple. Okay. Jangan terlalu banyak ataupun jangan terlalu overthinking lah. Tengok terus kesan dia apa. Ya. Soalan ketiga. Sultan Mahmud Shah menghantar Raja Muzaffar ke Perak beserta dengan Curasi Manjakini untuk ditambahkan sebagai Sultan Perak. Apakah Curasi Manjakini? Wow. Okay. Apakah Curasi Manjakini? Baik. Ada yang kata, apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Sasi dah jawab. Okey, yang lain-lain? Okey, Ali Syarahana. Okey, Akil, Ain Zulaika. Okey. Lagi. Akhir orang sama-sama je ni. Mana yang lain ni? Mana yang lain ni? Anci, bagus. Okey, Jasmine. Krishna Jasmine. Maira, Lily. Baik. Ya, okey. Baik, dalam buku teks
Dia kata apa? Dalam buku teks ataupun nota, dia tulis, okey, dia tulis macam ni. Okey, Raja Muzaffar Shah telah pergi ke Perak bersama alat kebesaran seperti pedang curasi manja kini, sebilah keris, nobat dan juga mahkota. Maknanya apa? Maknanya alat kebesaran. Jawapannya adalah D. Macam mana kau boleh jawab A ni, Lily? Jawapannya D. Ingat, alat kebesaran. Walaupun kamu tengok, cikgu, pedang curasi manja kini ni pedang, cikgu. Memanglah pedang. Habis tu bukan kelengkapan di perang. Dia mention apa? Alat kebesaran. Seperti curasi manja kini. Maknanya apa? Curasi manja kini alat kebesaran. Walaupun ianya sebilah pedang. Ingat So dia mentionkan itu alat kebesaran lah. And anyway, benda itu dah turun-temurun. Sultan tak akan guna dia untuk berperang. Sebab keris dan pedang itu dah terlalu turun. Dia jadi simbol sajalah. Dia macam menjadi alat kelengkapan saja. Dia tak digunakan untuk membunuh ke apa, tak ada. Jadi dia jadi alat kebesaran negeri. Okey. Baik, 3 jawapannya adalah D. 4. Kesultanan Terengganu telah diasaskan oleh Sultan Zainal Abidin. Baginda berasal daripada keturunan mana? Raja Patani. Lain? Apa jawapan dia? B. Okey, mungkin. Cikgu, perlawanan tak mengira umur. Kenapa tak boleh guna pedang yang dah lama? Halo, yang umur tu manusia. Yang pedang sebenarnya tak ada umur. Okey, baik. Jawapannya. Ni ada yang lupa lah ni. Okey. Ni cikgu mentionkan balik. Kesultanan Terengganu sebenarnya telah diasaskan oleh siapa? Iaitu Tun Zainal Abidin. Betul? Betul? Dan Tun Zainal Abidin adalah anak kepada siapa? Tun Habib Abdul Majid. Siapa Tun Habib Abdul Majid? Tun Habib Abdul Majid kan ialah seorang bendahara. Bendahara Tun Habib Abdul Majid. Macam pernah dengar nama bendahara Tun Habib Abdul Majid, cikgu? Ya, kamu dengar nama bendahara Tun Habib Abdul Majid semasa dalam bab yang ke-6 Johor Riau, di mana Tun Habib Abdul Majid inilah, bendahara ini telah ada konflik pembesar dengan siapa? Laksmana Tun Abdul Jamil. Maknanya apa? Maknanya Tun Zainal ini anak bendahara. Maka baginda berasal dari keturunan bendahara Johor Riau. Kan macam tu. Jadi itulah. Ini penilaian. Ingat setiap soalan objektif, kamu kena nilai satu persatu. Maklumat-maklumat yang ada letakkan dan kamu akan dapat jawapan dia. Penting. Okey. Baik. Kita lihat soalan kelima. Bagaimanakah Raja Lumu memperoleh pengiktirafan untuk ditabalkan menjadi Sultan Selangor? Ingat Raja Lumu, sesiapa raja sekalipun, dia tak boleh isytiharkan. Wahai penduduk semua, beta adalah Sultan Selangor. Dia tak boleh macam tu. Iaitu dia kena ada orang lain yang iktirafkan dia. So orang lain tu contohnya macam Raja Lumut. Siapa yang telah menjadikan Raja Lumut itu sebagai Sultan Selangor? Iaitu siapa? A, B, C, D jawapan dia. Ya, Pravin, betul. Salah. Sumaya salah. Tak ingat cikgu. Okey, baik. Raja Lumu, ingat tak? Raja Lumu telah pun menghadap Sultan Perak. Ingat,
seorang sultan boleh ditabalkan menjadi sultan oleh sultan lain. Sultan tabalkan sultan. Dia tak boleh rakyat tabalkan sultan. Tak boleh. Rakyat tak ada kuasa nak tabalkan sultan. Sultan yang tabalkan sultan. Jadi, Raja Lumu ini telah menghadap Sultan Perak dan Sultan Perak lah yang telah memberi pengiktirafan kepada Raja Lumu untuk jadi Sultan Selangor. Sebab itu nombor 5 jawapannya A. Dia menghadap Sultan Perak. Menghadap tu maknanya berjumpa dengan Sultan Perak dan Sultan Perak isytiharkan kamu, Raja Lumu sebagai Sultan Selangor. Dan kenapa dia yang layak? Sebab dia Sultan. Sultan Perak kan? Sultan. So dia layak lantik orang lain untuk jadi Sultan. Kalau kita rakyat nak lantik Raja Lumu sebagai Sultan, tak boleh. Kita ni rakyat biasa. Faham? Jadi lantikan Sultan mesti dibuat oleh Sultan lain. Cikgu, Raja Lumu tu Bugis kan? Ya, Raja Lumu anak kepada Daing Celak. Iaitu yang di Pertuan Muda Kerajaan Johor Riau. Yes, itu nombor 5. Baik, yang ke-6. Di Terengganu, Dewan Pangkuan Diraja dikenali sebagai Ahli wal Hadat wa'il Aqad. Apakah fungsi dewan ini? Apakah fungsi dewan ini? Iaitu Dewan Pangkuan Diraja. Baik, Dewan Pangkuan Diraja. Kamu tengok nama pun tahu. Dewan Pangkuan Diraja. Maknanya dewan yang akan apa dia? Dewan yang akan Dewan yang akan memilih dan melantik sultan. Jawapan dia C. Memilih dan melantik sultan. So itulah yang ke-6. Itulah fungsi Dewan Pangkuan Diraja. Baik, bagus Hanci. 7. Proses pemilihan dan pelantikan sultan di Perak dianggap unik. Apakah keunikan sistem tersebut? Mana satu jawapan dia? Ini kalau tak tahu juga ni, kita denda dia. Baik, betul Lanci. Pravin, macam mana kau ni Pravin? Akil betul. Lain. Yang lain kena jawab juga. Ya, betul. Betul Zain. Betul Pravin. Okey. Baik. It's okay. Adam Amir bagus. Amal Kowi salah. Apa? Mana? Baik. Guys, lantikkan sultan. Okey. Macam inilah. Jom kita guna teknik tembak. Baik, teknik tembak macam mana cikgu? Teknik tembak ialah bagi tahu cikgu mana dua yang salah daripada A, B, C, D ni. Mana yang salah? Bagi tahu cikgu mana yang salah? Nombor 7 ni. Ya, B ni salah. Suara majoriti. Mustahil lantikan sultan tu majoriti. Salah. Dan berdasarkan kehendak rakyat juga salah. Tinggallah mengikut sistem warisan atau mengikut sistem penggiliran. Benci suara rakyat Okey. Jadi jawapan dia apa? Ingat, uniknya ialah iaitu C, mengikut sistem penggiliran. Sebab negeri-negeri lain guna sistem warisan. Perak saja yang mengikut sistem penggiliran. Take note benda tu. Okey, itu untuk nombor 7. Baik. Nombor 8. Yang lain tahta, ya, yang lain warisan. Baik, 8. Senarai berikut anggota dalam Dewan Diraja Kesultanan Selangor, iaitu Raja Muda, Tengku Laksmana, Tengku Bendahara. Apakah peranan dewan? Dewan Diraja ini peranan dia adalah untuk, jawapannya adalah apa? Adakah menasihati sultan, menggubal undang-undang, menjalin hubungan luar negeri dan menguruskan pentadbiran negeri. Okey. Ini kan anggota Dewan Diraja. Anggota Dewan Diraja Kesultanan Selangor. Maka peranan dewan ini adalah A, menasihati sultan. Menasihati sultan.
Habis yang menguruskan pentadbiran negeri kan Majlis Mesyuarat Negeri. Majlis Mesyuarat Negeri yang akan uruskan pentadbiran. Yang ini memberi nasihat dalam Dewan Diraja Kesultanan Selangor. Okey. Baik. Soalan 9. Senarai berikut merupakan antara adat istiadat yang diamalkan oleh Kesultanan Melayu. Adat keputeraan, adat perkahwinan, istiadat pemakaman. Apakah kepentingan pengamalan adat tersebut? Apa itu kepentingan? Manfaat, benefit, faedah. Apakah faedah amalan adat tersebut? Adakah menghormati nenek moyang? Atau B, membentukkan identiti bangsa? Atau C, memupuk semangat patriotisme? Dan juga D, mewujudkan kebudayaan kebangsaan? Anci yang betul. Yang lain semua salah. Kebat bendanya, tak kebat pun, direct je ni. Dapat tak? Baik. Kita tengok. Kalau kita tak tahu apa yang cikgu ajar, kita guna teknik tembak. Apakah kepentingan amalan adat keputeraan, adat perkahwinan, istiadat pemakaman? Ada ke unsur-unsur menghormati nenek moyang? Ada ke unsur-unsur menghormati nenek moyang? Menghormati nenek moyang. Tak ada. Nenek moyang, menghormati nenek moyang tak ada. Okay, kita tak pernah buat pun fikir, oh ini sebagai menghormati nenek moyang. Itu bukan agama Islam. Itu bukan. Okay. Ia memupuk semangat patriotisme. Lagilah salah. Cinta akan negara. Amalan adat ini untuk melahirkan semangat cinta akan negara. Mana celah mana memupuk semangat patriotisme? Tak. Tinggallah B dengan C. Baik. B dengan D. So yang manakah yang lebih salah? Lebih salah sebenarnya adalah D. Sebab apa? Mewujudkan kebudayaan kebangsaan. Kalau kebudayaan kebangsaan, maknanya kebudayaan yang ada bukan sahaja Melayu. Ada juga adat istiadat Cina. Ada juga adat istiadat India. Itu baru kebangsaan. Maknanya untuk seluruh bangsa Malaysia. Masalahnya kat sini, adat keputeraan, adat perkahwinan, istiadat pemakaman. Itu untuk bangsa Melayu sahaja. Jadi bangsa Melayu bermakna jawapannya apa? Iaitu B. Membentukkan identiti bangsa. So inilah identiti bangsa Melayu. Macam tu. Tapi sebelum tu, mungkin cikgu kena take note benda ni. Baik. Ramai yang tak tahu sebenarnya apa itu kebangsaan. Kan? Kebangsaan. Masalah pemahaman perkataan ini sebenarnya yang menyebabkan ramai yang keliru. Contoh, sekolah kebangsaan. Apa maksud sekolah kebangsaan sebenarnya? Sekolah kebangsaan maknanya sekolah yang terbuka. Terbuka untuk semua bangsa Malaysia. Nampak tak? Untuk semua bangsa Malaysia. Itu sekolah kebangsaan. Kalau lagu kebangsaan, lagu kebangsaan iaitu lagu yang perlu dihormati dan dinyanyikan oleh siapa? Oleh bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia. Itu lagu kebangsaan. Apa lagi? Apa lagi tentang kebangsaan yang kamu pernah jumpa? Sekolah kebangsaan, lagu kebangsaan, lagi apa? Ada lagi tak berkaitan dengan kebangsaan yang lain? Okey. Baik. Kalau tak ada tak apa. Kita tengok Hari Kebangsaan. Okey, baik, bagus. Hari Kebangsaan. Baik. Hari Kebangsaan. Iaitu hari kita kata sebagai hari kemerdekaan. Kemerdekaan negara.
yang perlu disambut. Perlu disambut oleh seluruh bangsa Malaysia. So itu hari kebangsaan. So bermaksud kebangsaan tu apa cikgu? Sebenarnya kebangsaan itu merujuk kepada ni, iaitu merujuk kepada untuk semua bangsa Malaysia. Semua bangsa Malaysia. Disambut oleh seluruh bangsa Malaysia. Itu yang dikatakan sebagai kebangsaan. Maknanya seluruh bangsa Malaysia maknanya apa? Bangsa Malaysia iaitu yang terdiri daripada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India dan lain-lain. Itulah maksud kebangsaan. Jadi kalau kita lihat jawapan tadi tu, soalan pilihan jawapan tadi tu, mewujudkan semangat kebudayaan kebangsaan. Ini bukan budaya yang diamalkan oleh bangsa-bangsa lain. Ini budaya yang diamalkan oleh orang ataupun kaum Melayu saja. So kita tak boleh ambil jawapan D. Tak boleh ambil jawapan D. Tak boleh. So jawapannya adalah B. Boleh faham boleh faham. Baik. 10. Karya berikut merupakan antara karya yang masyhur. Hikayat Pahang, Nisa Melayu, Kenang-kenangan Selangor. So karya tersebut adalah berkaitan dengan adakah agama, sejarah, perubatan atau sastra rakyat? Jawapannya adalah Anci. Celah mana sastra rakyatnya? Ini kan Hikayat Pahang, Nisa Melayu, Kenang-kenangan Selangor. Ini adalah berkaitan dengan sejarah. Hikayat Pahang cerita tentang sejarah Kesultanan Pahang. Nisa Melayu adalah tentang sejarah Kesultanan Negeri Perak. Kenang-kenangan Selangor cerita tentang Kesultanan Selangor. Jadi dia tentang apa? Sejarah. Begitu. Okey. Baik. Dapat Dapat semua? Okey, baik, bagus. Kita pergi kepada soalan struktur. Jom kita pergi soalan struktur. Sama-sama buat. Baik. Namakan kesultanan yang diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka. Ingat, jangan ambil mudah setiap soalan Sebab kalau kamu ambil mudah, takut nanti jawapan kamu salah. Tengok Amar Qawi, korang tengok betul-betul. Namakan kesultanan yang diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka. Dia bukan tanya nama sultan Sasi. Dia bukan tanya nama sultan. Dia tanya kesultanan apa yang diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melaka, iaitu apa? Apa dia? Kesultanan yang diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melayu Melayu Melaka ialah Kesultanan Pahang dan Kesultanan Perak. Itulah dia. So cukuplah 2 markah. Cukuplah 2 markah sebab peruntukan dia adalah 2 markah. So cukuplah untuk 2 markah. Okey. Baik. Kemudian kita lihat di sini. Okey. Apakah sumbangan sultan yang berikut kepada negerinya? Sultan Abdul Jamil Shah. Baik. Kita boleh tulis 2 markah kat situ Baik. Sultan Abdul Jamil Shah. Siapa yang ada kertas ini boleh tulis Boleh ambil jawapan. Jangan kau diam aja. Ya, betul. Betul Sasi. Okey. Jangan kau orang tengok aja, ambil jawapan ni. Sekarang kau tak faham nak menjawab soalan ni kan? Baik. So, Sultan Abdul Jamil Shah, apa yang dia buat? Iaitu beliau telah mempertahankan Pahang daripada serangan Siam.
satu. Oleh kerana 2 markah, kena bagi 2, jangan bagi 1. Satu lagi, okey, iaitu menjalinkan hubungan hubungan yang erat dengan Kesultanan Melayu Melaka. Macam tu. Okey. So itulah sumbangan Sultan Abdul Jamil Shah di Pahang. Dan bagaimana dengan Sultan Zainal Abidin ketiga? Ini mudah saja. Okey. Okey, Sultan Zainal Abidin ketiga sebenarnya ialah telah membawa pemodenan di Terengganu. Dan juga satu lagi iaitu telah memperkenalkan undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. Ambil jawapan dah? Jap, ambil. Tak apa, take your time. Cik kecilkan dia. Okay. Satu yang cikgu curious lah nak tanya. Cikgu sekolah kamu ajar sejarah, dia rajin tak buat apa soalan dan jawapan? Rajin tak bincang-bincangkan soalan dan berikan jawapan? Tak Aduh. Cikgu hanya baca buku teks. Dia bagi soalan je. Bincang objektif saja. Aduh ya. Tak apalah. Kan? Mungkin dia tahu. Mungkin cikgu sekolah kamu tahu kot yang kamu belajar dengan cikgu Rafi. Dia tengok muka pun tahu. Kau belajar cikgu Rafi kan? Kau belajar soalan esei tu pergi tanya dia. Mungkinlah kot. Okey. Tapi murid yang lain macam mana cikgu? Murid yang lain. Ya itulah tugas kamu. Kamu kena bagi tahu kawan-kawan lain. Kau nak belajar soalan soto, soalan esei. Kau masuk kelas cikgu Rafi. Macam tu. Ini korang pun diam-diam. Apalah korang. Kata nak bantu kawan-kawan. Bagi tahu macam tu. Apa? Okey. Muka kami memang macam belajar dengan cikgu Rafi. Tapi yang lain macam tak. Suruhlah dia orang belajar sekali. Kan? Jangan, kalau kamu kawan yang baik, jangan biarkan kawan-kawan kamu tenggelam. Kamu seorang je timbul. Jangan biarkan kawan kamu tenggelam. Bawa sekali naik. Kawan-kawan nak tengok buku sejarah pun tak nak. Macam mana nak ajar sejarah? Jasmine, macam mana Jasmine? Okay. Macam mana di sekolah? Okay, belajar di sekolah okey ke? Okey, cik. Okey, bermakna Jasmine, okey, satu lagi soalan. Kalau belajar di sekolah okey. Belajar kat sini okey tak? Lagi best okey. Okey Jasmine. Cikgu, kawan-kawan saya tak takut ada exam sejarah. Yelah, exam sejarah apa nak takut kot. Setakat kertas dengan soalan je. Kat sekolah cikgu pun tak bincangkan jawapan. Ya ke? Bagi soalan je. Okey, baik. Baik. Cikgu, bila saya cakap pasal sejarah, kalau saya cakap, stop, sudah. Aku tak nak dengar pasal sejarah. Okey. Korang ni kan. Korang ni nak cerita pasal sejarah, tengoklah orang dulu. Tengok mood dia dulu. Kemudian tengoklah dia punya minat dia. Jangan main cerita, kau nak tahu tak sejarah? Kau nak tahu tak sejarah? Memang dia tak nak lah. Kalau cikgu dengan kawan-kawan cikgu, okay, all the musician, takkan nak cerita pasal sejarah. Kita ceritalah pasal muzik. Macam tu, kena tengok orang. Kau Kedah semua nak ajar sejarah. Okey. Tak jadi.
Semua orang tak suka cikgu sejarah saya kat sekolah. Allah. Begitu. Begitu juga. Oh ya ke? Baik, baik. Kita tengok soalan seterusnya. C. Sistem pemerintahan beraja telah diamalkan sehingga kini. Mengapakah sistem pemerintahan beraja perlu dipertahankan di negara kita? Baik. Sistem pemerintahan beraja. Take note benda ni. Sistem pemerintahan beraja telah diamalkan sehingga kini. Mengapa sistem pemerintahan beraja perlu dipertahankan di negara kita? Baik, so 4 markah. 4 markah. Jadi 4 markah ni apa yang saya nak buat cikgu? Okey, banyak cara. Okey, macam biasa kita buat, okey, boleh je untuk bagi apa? 2 fakta, 2 huraian. Negara kita style 2 huraian. Ataupun juga mungkin kamu boleh buat 4 fakta pun boleh cikgu. Boleh, 4 fakta pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah Baik. So, ini soalan keban. Baik, mengapakah sistem pemerintahan beraja perlu dipertahankan di negara kita? Baik, kita akan ambil poin dulu. Mengapa perlu dipertahankan? Kerana ianya adalah apa? Okey, ia adalah warisan turun temurun dari Kesultanan Melayu Melaka. Itu. So warisan, sesuatu yang diwariskan kita perlu pertahankan. Warisan turun temurun dari Kesultanan Melayu Melaka, itu yang pertama. Yang kedua, dia akan menjadi identiti bangsa. Okey. Identiti bangsa, identiti bangsa lah, identiti bangsa Melayu kan. Itu menjadi identiti. Okey, itu penting. Yang ketiga, yang kedua, warisan turun temurun dari Kesultanan Melaka menjadi identiti bangsa. Okey. Kemudian kita boleh kata iaitu menghasilkan iaitu warisan ataupun kita kata sebagai menghasilkan warisan yang unik. Menghasilkan keunikan. Keunikan sistem pemerintahan. Yang berbeza dari negara-negara lain. Yang berbeza dari negara lain. Memang berbeza. Negara kita, negara lain, kau nak tahu tak? Negara lain, dia orang punya raja seorang je. Negara kita, raja ada 9 tau. Raja ada 9. Hebat tak hebat lah negara kita. Kan? Raja lain, Maharaja Jepun seorang. Raja England, tu Queen Elizabeth dah meninggal dunia kan. Queen Elizabeth mangkat, naik King Charles, seorang juga. Negara kita 9. Negara kita ada 9 sultan diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Baik. Warisan turun temurun dari Kesultanan Melaka menjadi identiti bangsa, menghasilkan keunikan sistem pemerintahan yang berbeza dari negara lain. Dan juga yang paling penting, kenapa perlu dipertahankan? Kerana kita kata sebagai sebahagian. Kerana sistem ini menjadi sebahagian daripada perlembagaan. Perlembagaan persekutuan. Sebahagian daripada perlembagaan persekutuan yang perlu dihormati. Apa yang last tu cikgu? Last tu macam ni. Sistem pemerintahan beraja tu memang telah tertulis dalam perlembagaan persekutuan, iaitu undang-undang negara kita. Jadi bila dah tertulis dalam perlembagaan persekutuan tu adanya sistem pemerintahan beraja, maka kita perlu hormati dia dan kita perlu pertahankan dia. Sebab dia menjadi sebahagian daripada ciri-ciri negara kita. Sebahagian daripada perlembagaan negara kita. Sebab itu dia perlu dihormati dan perlu dipertahankan. Jadi inilah dia 4
fakta yang telah kita senaraikan. Baik. So daripada sini macam mana nak bina ayat jawapan? Sekarang cikgu nak bina ayat jawapan. Okey. Iaitu cikgu akan kecilkan font ni supaya dia tak adalah melampau sangat kan. Okey, baik. Okey, sistem pemerintahan. Okey, beraja perlu dipertahankan ya di negara kita. Okey, kerana sistem ini menjadi ataupun adalah warisan turun temurun dari Kesultanan Melayu Melaka. Titik. Okey. Baik, seterusnya. Sistem ini juga menjadi identiti bangsa dan menghasilkan, kita sambungkan dengan fakta yang ketiga dan menghasilkan keunikan. Keunikan sistem tak payahlah, kita keunikan daripada negara lain. Titik. Sistem ini juga menjadi identiti bangsa dan menghasilkan keunikan daripada negara-negara lain. Dan akhir sekali, sistem ini menjadi sebahagian daripada perlembagaan persekutuan yang perlu dihormati dan tambah sikit dipertahankan. Titik. Ya, macam kecil sangat je. Kau nampak ke ni? Cikgu zoom. Nampak tak? Kejap. Kecil sikit. Okey, baik. Nampak okey, inilah dia ayat jawapan yang cikgu buat. Simple, tak perlu panjang-panjang, direct. Direct untuk apa? Dapat markah maksimum 4. Direct je, tak perlu nak berbunga-bunga, kita direct je. Sistem pemerintahan beraja perlu dipertahankan di negara kita kerana sistem ini adalah warisan turun-temurun dari Kesultanan Melayu Melaka. Sistem ini juga menjadi identiti bangsa dan menghasilkan keunikan daripada negara-negara lain. Akhir sekali, sistem ini menjadi sebahagian daripada perlembagaan persekutuan yang perlu dihormati dan dipertahankan. Okey. So at least hari ini kamu tahu bagaimana untuk membina ayat jawapan dan memaksimumkan markah yang diberi. Okey, kalau dah salin cakap dah salin. Kalau dah cakap dah. Ya. Baik, bagus Anci. Anci, kawan-kawan lain mana? Dalam grup tu mana? Lama dah tak masuk kelas. Okey, Pravin. Saya tak tahu. Okey, Haji. Baik, yang lain-lain. Salin dah. Okey, Nakib dah. Bagus. Okay. Baik, bagus. Okey. Cikgu rasa penat. Okey. Baik, kepenatan ya.